Assalamualaikum, nama saya Nurhizati binti Mahmud. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan projek kumpulan kami. Seperti yang kita tahu, jambatan merupakan struktur yang menyokong dan berfungsi sebagai pembawa ataupun penerima beban. Sekiranya pembinaan kekurangan penyokong ataupun daya sokongan, ia menyebabkan jambatan tersebut tidak dapat bertahan dalam jangka masa yang lama. Sokongan beban mestilah cukup kuat untuk menahan struktur dan jarak antara penyokong mestilah optimum bagi menanggung beban. Oleh itu, reka bentuk struktur jambatan amatlah dititikberatkan di dalam projek ini. Dalam analisis struktur, kesan beban pada struktur adalah untuk mendorong momen, ricih, tindak balas, kilasan dan ubah bentuk jambatan tersebut. Berbagai kaedah digunakan dalam analisis struktur untuk menentukan kekuatan dalaman yang bergantung pada jenis struktur yang dianalisis. Setelah semua kekuatan dalaman ditentukan, tahap seterusnya adalah merancang komponen yang dapat menahan daya dengan selamat. Struktur boleh ditafsirkan sebagai anggota yang dipasang antara satu sama lain dengan penyambungan yang sesuai dan selamat bagi menghasilkan suatu kerangka yang berupaya menanggung beban yang dijangkakan. Terdapat dua daya, iaitu yang pertama daya ricih dan yang kedua ialah daya momen lentur. Kedua daya ini menghasilkan tegasan dalaman, iaitu tegasan ricih dan tegasan lentur. Daya ini perlu dianalisis kerana ia boleh menjadi punca kepada kegagalan sesuatu rasuk. Jenis rasuk yang pertama ialah simply supported. Yang kedua ialah fixed, iaitu rasuk yang pada kedua-dua hujungnya kawal daripada sebarang putaran. Yang ketiga ialah overhanging, iaitu rasuk sederhana yang melampaui sokongan pada satu hujungnya. Yang ketiga ialah continuous, iaitu rasuk memanjang lebih dari dua penyokong. Dan yang terakhir ialah cantilever, iaitu rasuk unjuran yang terpaku hanya pada satu hujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Yassin. Hari ini saya akan menerangkan tentang analisis yang telah dibuat oleh kumpulan kami berkaitan dengan projek jambatan yang telah dimeda. Pertama sekali, jambatan kami mempunyai panjang iaitu 10 meter dan di mana span length jambatan ini adalah 8 meter. Di awal dan akhir jambatan terdapat dua support di mana satunya adalah pin support dan di sebelah ujung lagi satu adalah roller support untuk memberikan kestabilan kepada jambatan tersebut. Tinggi jambatan ini adalah 3 meter dan mempunyai ciri-ciri yang khas yang dibina oleh kumpulan kami. Analisis daripada projek ini, kami mendapati bahawa reaction di setiap support adalah 10 kilonewton pada kedua-dua belah support. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Mifzal bin Abdul Halim dan saya akan menerangkan tentang model jambatan yang telah kumpulan saya reka bentuk. Pada pandangan elevation, ia akan mempunyai bentuk ataupun reka bentuk sebegini. Pada pandangan hadapan pula, ia akan menunjukkan kerata rentas yang sebegini. Ianya jelas menunjukkan bahawa jambatan ini mempunyai 21 members, 12 join dan 3 support reaction. 3 reaction iaitu 2 pada support pin di sebelah kiri dan 1 pada support roller di sebelah kanan. Pada pandangan sisi kanan ianya kosong kerana sesebuah jambatan yang baik tidak seharusnya mempunyai apa-apa halangan di tengah. Selain itu, pada pandangan belakang dan pandangan kiri ianya sama dengan pandangan hadapan dan pandangan sebelah kanan. Jadi ini menunjukkan bahawa jambatan yang kami mereka bentuk simetri dari segi bentuknya dan dimensinya. Kami juga meletakkan 2 trusses di bahagian tengah bagi menyokong UDL, Uniform Distributed Load sepanjang jambatan untuk mengekalkan kekuatan dan kekukuhan jambatan ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan mengenai pengiraan manual bagi projek kami. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada skrin, saya menggunakan rumus
M tambah R sama dengan 2J bagi mengenal pasti sama ada trust yang kami buat ialah indeterminate ataupun determinate. Dan kami mendapati jambatan yang kami reka merupakan statically determinate trust. Okey, yang kedua, kami dalam projek ini kami mempunyai UDL iaitu sebanyak 2 kN per meter yang perlu ditukarkan kepada point load bagi memudahkan pengiraan daya dalaman. Okey. Dan kami dapat point load sebanyak 12 kN dan perlu ditempatkan pada 6 meter iaitu member yang ada di tengah-tengah. Setelah itu kami menggunakan inspection method untuk mencari daya dalaman bagi jambatan kami. Okey. Setelah kami mendapati semua daya di setiap member, kami membuat jadual yang mengandungi daya dalaman bagi setiap member. Recommendation dan juga conclusion. Recommendation. Terdapat beberapa faktor yang dapat diperbaiki untuk memperbaiki dan diperbaiki terhadap kestabilan jabatan ini, seperti jenis bahan yang digunakan, ukuran, bentuk jabatan, luas tapak dan juga ketinggian jabatan. Selain itu, faktor bahan perlu diperhalusi supaya pemilihan bahan dapat memberikan jangka hayat yang panjang. Misalnya, simen yang digunakan. Ukuran dan bentuk struktur yang bersempadan dengan beban. Di samping itu, kawasan yang luas dan tinggi rendah juga berikan sumbangan yang pembinaan jabatan yang stabil. Selain itu, kesimpulan. Data kami benar-benar menerima hipotesis kami dan kami mendapati bahawa kekuatan dan reka bentuk adalah paling penting. Kekangan reka bentuk yang harus saya pertimbangkan adalah kerangka kerja dan ukuran yang tepat. Terdapat keseimbangan dan pembinaan jabatan yang perlu saya perhalusi seperti ukuran tiang yang berbeza, sambungan antara jabatan yang tidak sama dan berat dan panjang lagi. Ini memberikan kepada faktor yang tidak elok kepada jabatan tersendiri. Projek mini ini telah membolehkan kami mengetahui semua struktur dan boleh digunakan untuk membina jabatan dan cara mengira respon atau reaction sokongan yang menggunakan formula yang sesuai. Dengan data dan pengiraan tersebut, kami menganggap bahawa jabatan kami dapat menambah berat beban yang tertentu serta stabil semasa digunakan. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.